Memaafkan dan meminta maaf adalah satu amalan yang sangat-sangat baik. Tidak kiralah sama ada kesalahan itu daripada kita maupun orang lain. Memaafkan dan meminta maaf itu lebih baik daripada kita simpannya di dalam hati dan boleh mengakibatkan jadinya dendam. Meminta maaf tak menjadikan kita hina. Memberi maaf tak menjadikan kita bangga, tapi ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Dengan maaf ini, kita dapat kembalikan ukhuwah. Dengan maaf ini, kita dapat kembalikan silaturahim. Dengan maaf ini, akan memberikan keinsafan. Dan dengan maaf ini, syurga dan rahmat Allah sangat-sangat dekat padanya. Tidak kiralah sebesar manapun kesalahan itu, sabar dan maafkan itu lebih baik daripada kita berdendam yang tidak memberi banyak faedah, tetapi di dalam diam, ia berpecah dan menjadi tidak kukuh. Dan dari situlah hilangnya landasan perpaduan antara hubungan kita dengan orang lain. Kita tengok balik perbuatan kita yang kadang-kadang cepat hendak membuat hati orang lain terasa. Disebabkan kita berbuat demikian, begitulah yang akan dibalas kepada kita. Bagaimana sakitnya hati orang yang terima kata-kata kita, begitulah kita akan terima selepas itu. Sahabatku sekalian, Musa Al-Kazim diambil sebagai contoh, iaitu seorang yang di dalam hatinya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan keburukan padanya, dia hanya menahan sabar, lalu dia memaafkan, kemudian dia balas dengan kebaikan. Hebat orang macam ni, sangat-sangat hebat. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling kuat atas dunia ini ialah orang yang bersabar. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sahabatku sekalian, kita ni macam mana? Bolehkah kita buat macam tu? Selalunya orang buat kat kita kesalahan, marah dah satu hal, nak maafkan pula satu hal, nak balas dengan kebaikan, Allahu Rabbi, lagi-lagi berat. Sebab itu Islam mengajarkan kepada kita akhlak Nabi Muhammad SAW dengan akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad SAW, orang buat salah padanya, maki hamun, ugut baginda, baginda maafkan, dan baginda terus berdoa supaya orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya akhlak baginda. Oleh sebab itu, ramai yang menyukai baginda dengan akhlaknya. Dengan percakapannya, satu demi satu akan menusuk ke hati. Latihlah diri kita, walaupun pada awalnya sangat susah untuk kita lakukan, tapi cubalah untuk kawal kesabaran, memaafkan kesilapan orang dan kita balas dengan kebaikan. Bila mana hati kita dah lama dilatih, insya-Allah atas sebab kita berbuat demikian, orang lain akan turut mengikutinya. Kadang-kadang kita nak ubah orang lain menjadi baik, kita kena ubah diri kita dahulu, supaya dengan kebaikan yang kita tunjuk menjadi inspirasi pada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Maksudnya, jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang yang jahil. Apabila kita menjadi orang yang pemaaf, pasti kita akan menjadi orang yang sabar, kerana kedua-duanya sangat berkait rapat. Setiap apa yang kita lakukan, pasti orang akan melihatnya, dan dari situlah kita boleh melihat bagaimana orang lain boleh berubah dengan sikap kita. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang suka memaafkan orang lain sebelum dia tidur. Apabila kita memaafkan orang lain, Allah akan mengampunkan dosa kita dan kita ini lebih dekat dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walya'fu walyasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada.
Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ingatlah, didikan untuk hati itu sangat-sangat penting. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan boleh untuk mengampunkan hamba-Nya walaupun dosa kita seluas lautan, sebesar bukit. Kita ini siapa yang tidak mahu memaafkan orang